Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasahbihi wa man wala. Kita berpindah kepada tajuk yang seterusnya, iaitu Al-Faslur Rabi', fasal yang keempat, Al-Mahkum alaih, pihak yang dihukumkan ke atasnya, iaitu merujuk kepada mukallaf. Siapakah yang dikenakan hukum? Iaitu mukallaf itu. Kata pengarang, al-mahkum alaih huwa syakhsul ladzi ta'allaqa khitabu syar'i bi fi'lihi, ialah orang yang berkait oleh khitab syarak dengan perbuatannya. Wa yusammihi ulama'ul usuli bil mukallaf. Para ulama usul menamakannya sebagai mukallaf. Syurutu sihhati taklif, apakah syarat untuk sahnya taklifan kepada mukallaf itu? Yushtaratu fil insani hatta yasihha taklifuhu syar'an ay yakuna qadiran bi nafsihi aw bil wasitah. Disyaratkan pada seseorang individu manusia itu sehinggalah dia itu sah untuk dikenakan taklif pada syarak, bahawa dia itu orang yang qadir, ada kemampuan, orang yang mampu sama ada dengan diri sendiri atau dengan perantaraan, ala fahmi khitab taklif al muwajjahi ilaih, untuk memahami khitab taklif, untuk memahami khitab pentaklifan yang dituju kepadanya. Wa yatasawwaru ma'nahu, dan yatasawwaru, dia mampu untuk mentasawurkan, memahami maknanya, biqadri alladhi yatawaqqafu alaihi limtithal, sekadar yang dia yang terhenti imtithal, dengan kadar yang terhenti atasnya. Imtithal makna menurut perintah. Jadi dia mampu untuk memahami makna kadar yang perlu untuk dia turut dan patuh kepada perintah tersebut. Jadi apa maksudnya? Mukallaf itu mestilah dia mempunyai kemampuan untuk faham khitab yang dituju kepadanya, yang mana khitab ini memerlukan dia untuk patuh kepada itu. Li'anna al-gharada min at-taklifi at-ta'atu wal-imtithalu, kerana tujuan matlamat daripada pentaklifan ialah ketaatan dan juga patuh. Tujuan dikenakan taklif ialah untuk seseorang itu taat dan patuh. Wa man la qudrata lahu 'ala al-fahmi, sesiapa yang tidak ada kemampuan untuk faham, la yumkinuhu al-imtithalu, maka dia tidak akan mampu untuk mematuhi, kerana tak faham, dari asal dia tak faham dah, macam mana dia nak patuh. Wal qudratu 'ala al-fahmi, dan kemampuan untuk kefahaman itu innama takunu bil aqli, hanya saja dapat berlaku dengan adanya akal. Wa biqaunil khitab syari' mimma yumkinu fahmuhu wa ma'rifatul murad minhu, dan khitab syarak itu hendaklah daripada perkara yang mungkin difahami dan boleh diketahui kehendaknya. Walamma kana al-aqlu amran batinan la yudraku bil hissi, apabila adalah akal itu perkara yang batin, yang tersembunyi, la yudraku, tidak dapat dikenal dengan secara hissi, secara luaran, panca indera. Macam mana seseorang itu kita tahu dia ini ada akal tak ada akal? Tanpa secara fizikal kita lihat itulah. Lainlah kalau ada qarinah, perbuatan ataupun perkataan ataupun kelakuan, itu lainlah. Tapi secara melihat semata-mata dirinya dengan diri orang sama saja. Jadi perkara akal ni perkara yang dalaman, yang kita tak dapat capai dengan cara panca indera. Lagi pula ghairu mundhabitin, amran batinan ghairu mundhabitin, dan perkara yang tidak dapat kita dhabitkan, kita tentukan. Akal dia ni akal yang boleh faham ke akal kanak-kanak ke akal orang dewasa yang telah memahami. Tidak mundhabit. Wa mutafawitan, dan berbeza fi afradin nas, akal manusia pula ada tahap berbeza-beza. Faqad aqama syari'u, maka kerana akal ni perkara yang tersembunyi, maka syari' mendirikan al-bulugha, balik itu sebagai tanda. Alladhi huwa amrun zahirun mundhabitun, yang mana balik ini perkara yang zahir, yang mundhabit, kita dapat tentukan. Balik dia ada alamat dia, ada cara menentukan. Maka diletakkan balik ini maqamal aqli, menggantikan tempat akal, li'annahu mazinnatuhu, kerana balik ini mazinnah bagi ada akal. Dalil ini bukti ataupun zon berat menyatakan bahawa orang itu adanya akal. Bila seorang itu sampai had balik, pada ghalibnya dia balik itu mazinnah, memberi zon yang kuat bahawa orang itu berakal. Wa ja'ala manata taklif
Dan syarak menjadikan mana taklif, asas bagi taklif itu, mana ni maknanya kata sebab lah, sebab bagi taklif itu bulughal insan aqilan, iaitu sampainya manusia itu had dia berakal, dia balik dalam keadaan berakal. Wa hatta anhu taklif, dan syarak menggugurkan daripadanya taklif qablahu, sebelum daripada balik tidak dikenakan taklif, takhfifan anhu, kerana nak meringankan baginya. Wa dalilu zalika, apa dalilnya bahawa diletakkan baligh ini bagi orang apa sebagai syarat bagi taklif, ialah qauluhu alaihi salatu wassalam, rufi'al qalamu an thalathatin, diangkat kalam. Kalam ni makna diangkat catatan dosa daripada 3 golongan. Anin naimi hatta yastayqidha, daripada orang yang tidur sehingga dijaga. Dalam tidur tu dia cakap perkara-perkara yang menyebabkan jatuh kufur ke atau tolak dan seumpamanya, tidak diambil kira sebab dia dalam keadaan tidak sedar. Wa anis sabi hatta yahtalima, dan daripada kanak-kanak sehingga dia balik. Wa anil majnuni hatta yafiqa, dan daripada orang gila sehingga dia sedar. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain pula ada datang dengan riwayat hatta ya'qila, sehingga orang itu berakal. Fa idza balagal insanul huluma, apabila seseorang itu sampai hulum ni makna mimpi lah, maksudnya sampai usia atau sampai pada tahap balik. Wa kanat aqwaluhu wa af'aluhu jariyatan, dan perkataan dia dan perbuatannya berlaku ala hasabil ma'luf, mengikut perkara yang menjadi adat kebiasaan, ma'lufil mu'tadi bainan nas, antara manusia, mimma yastadillu bihi, maka itu daripada perkara yang menjadikan dalil ala salamati aqlihi, di atas akalnya yang selamat. Jadi apabila seorang itu dia mencapai usia, dalam keadaan mencapai usia, dia pula melakukan perkara yang dianggap biasa pada adat manusia, itu menunjukkan bahawa akal dia akal yang selamat, dia ada akal yang sihat. Wa hukima taklifihi, maka dihukumkan dengan taklifnya, litahaqquqi syarti taklif, kerana berlakunya syarat taklif. Apa dia? Wahwal bulugh wa aqilan, iaitu balik dia dalam keadaan berakal. Fal mukallafu, maka mukallaf itu idzan, mukallaf itu siapa? Idzan, mukallaf itu ialah huwal balighul aqil, orang yang balik yang berakal. Duna ghairihi, tidak selainnya, min sabiyyin aqilin, daripada sabi kanak-kanak yang berakal, tidak dikira mukallaf lagi. Au balighin ghairi aqilin, ataupun orang balik tapi tidak berakal, tidak dikira mukallaf lagi. Wa ala hadza, di atas ini, la yukallaful majnun, tidak ditaklifkan, tidak diberatkan orang gila, wala saghiru mumayyizan, ataupun kanak-kanak yang dah mumayyiz, mumayyizan kana au ghaira mumayyizin, sama ada kanak-kanak mumayyiz ataupun tidak mumayyiz, itu tidak ada taklif. La yukallaf, tidak diberatkan dengan taklif. Amma ma dhahaba ilaihi jumhurul fuqaha'i, adapun pandangan yang berpandangan kepadanya oleh jumhur ulama fuqaha, min luzumi zakati, daripada wajibnya bayar zakat, fi malil majnun was-saghir, pada harta orang gila dan kanak-kanak. Jumhur ulama termasuklah mazhab kita Syafi'i mengatakan ibadat-ibadat ni bagi mereka, bukan orang gila dan kanak-kanak ni, tak wajib lah semayang, puasa nak, tidak ada kewajipan lah. Cuma pada masalah zakat harta bagi orang gila dan kanak-kanak, jumhur termasuklah Syafi'iyah, kita menghukumkan wajib dikenakan zakat. Kenapa pula begitu? Wa ma dhahaba ilaihi jami'ul fuqaha, dan apa yang berpandangan oleh kesemua fuqaha, min wujubi nafaqatil qarib, daripada wajibnya memberi nafkah ahli keluarga, ahli kerabat, wazaujah, dan juga zaujah, isteri, wa dhamani mutlafati alaihima, dan kena bayar dhaman, ganti rugi barang yang dirosakkan ke atas mereka berdua, atas orang majnun dan saghir tadi. Falaisa dhalika taklifan lisaghir, sebenarnya itu bukan taklif ke atas saghir, bukan taklif bagi saghir, kanak-kanak dan orang gila. Okey, kalaulah orang ni atas jalan i'tirad lah, tadi kita kata kanak-kanak dan orang gila tidak kena taklif. Kenapa dalam masalah zakat kena taklif zakat? Kenapa kalau kanak-kanak itu dia ada ahli keluarga yang perlu ditanggung, contoh kan, wajib dikenakan nafkah. Kalau ada isteri, kena bayar kena bagi nafkah. Kalau dia rosakkan barang-barang, dia wajib kena bayar ganti rugi barang tersebut, barang orang lain.
Tadi kata tak ada taklif. Jadi jawabnya itu sebenarnya bukan taklif bagi kanak-kanak dan orang gila. Wa innama huwa taklifun li waliyihima. Tapi dia tanggungan taklif bagi wali kanak-kanak dan orang gila tadi. Bi adai hadhil hukuk, supaya mereka wali ni menunaikan hak ini min malihima, ditunaikan daripada harta kanak-kanak dan orang gila tadi. Wa innama wajabat hadhil huquq alaihima, hanya sahaja wajib, hak-hak ini wajib juga dikenakan ke atas kanak-kanak dan juga orang gila, li'annahuma yamlikani ahliyatal wujub, kerana mereka berdua memiliki ahliyatal wujub, keahlian untuk diwajibkan. Ni ada istilah dalam istilah fiqh dipanggil ahliyatal wujub. Ada perkara-perkara yang mana ahliyatal wujub ni, ahli diwajibkan tanggungjawab ini, dalam kes ini kanak-kanak dan orang gila mereka memiliki dan mereka ni ada keahlian kewajipan. Dengan maksud apa? Kewajipan berkaitan zakat, berkaitan harta, mereka wajib tunai. Tapi siapa yang menunaikan bagi pihak mereka? Wali mereka, bukan mereka sendiri. Kama sayati bayanu zalika fima ba'du, sebagaimana akan datang keterangan itu selepas pada ini. Kemudian seterusnya perbincangan i'tirad ala syarti taklif. I'tirad, bangkangan berkaitan dengan syarat taklif ini. Qulna, kami katakan, inna syartat taklif, syarat taklif ini huwal qudratu ala fahmi khitabi syari', iaitu kemampuan untuk memahami khitab syari', wa kaunu hadzal khitabi mimma yumkinu fahmuhu, dan keadaan khitab ini daripada perkara yang boleh difahami. Wa qad yu'taradu, katanya kadang dibangkang, ditolak di atas syarat ini bima yali. Ini perbincangan ni biasa kita akan jumpa dalam kitab-kitab. Para ulama mereka cuba mendatangkan i'tirad, bangkangan, dan mereka akan cuba jawab. Ni tujuannya apa? Tujuan untuk kita jadi tahqiq dengan hukum ataupun pandangan tersebut, maka irad dan juga i'tirad itu didatangkan dan dijawab bagi menghilangkan syubhah yang berlaku daripada pihak lawan. Okay. Al-i'tiradul awal, bangkangan yang pertama. Inna taklifa man lam yafhamul khitaba qad warada fi syariatil islamiyah. Dia kata, tanggungan ke atas orang yang tidak memahami khitab ada berlaku dalam syariat Islam. Tidakkah dalam syariat Islam ada, dalam syariat kita dapati ada di sana orang yang tidak faham khitab pun dikenakan taklif. Apa dicontoh? Faqad qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, jangan kamu mendekati sembahyang dalam keadaan kamu mabuk sehingga kamu mengetahui apa yang kamu kata. Fahadhil ayatul karimatu, maka ayat yang mulia ini ta'ni, memberi makna, idza sakirtum, apabila kamu mabuk, fala taqrabus salata, jangan kamu mendekati semayang, jangan kamu lakukan semayang jika kamu sakit, kamu mabuk. Fasukara, maka sukara, orang-orang yang mabuk ni, fi hali sakrihim, dalam ketika kemabukan mereka, mukallafuna, tidakkah mereka ini ditaklifkan, mukallafuna bil kafi anis salah, mereka ditaklifkan dengan menahan daripada semayang, mereka ditegah daripada semayang, tidakkah tegahan itu taklif? Nampak? Wahum la yafhamuna al-khitab idzaka, walhal mereka tidak faham khitab ketika itu masa mabuk. Macam mana kita boleh khitab itu difahami oleh orang mabuk? Fa kaifa yuqal, maka macam mana boleh dikata inna syartat taklifi al-qudratu 'ala al-fahmi, syarat taklif itu ialah kemampuan untuk faham. Jadi itu iskal yang pertama, ataupun kemusykilan yang pertama. Wal jawab, jawabnya, innal khitaba fi hadhihi al-ayati laisa muwajjahan ila sukara hala sakrihim. Khitab ini bukan dituju kepada orang mabuk ketika mabuk mereka. Wa innama huwa muwajjahun, tetapi dia dituju ilal muslimin, kepada orang Islam, hala sahwihim, ketika mereka dah sedar, bi alla yashrabul khamra, bahawa jangan mereka minum khamar, idza qaraba waktu as-salah, apabila hampir waktu semayang. Jadi khitab ini bukan dituju pada mereka ketika mereka sedang mabuk, tapi ketika orang Islam sebelum ketika mana? Ketika mereka keadaan sedar bahawa jangan mereka minum pada waktu nak semayang, waktu hampir semayang jangan minum.
Jadi khitab tu dituju dalam keadaan mereka sedar. Hatta la taqa'a salatuhum, sehingga tidak berlaku sembahyang mereka fi halis sakrihim, dalam ketika mereka mabuk. Jadi larangan tu supaya jangan mereka minum hampir dengan waktu sembahyang. Ini pada apa? Pada awal Islam lah. Kemudian lepas tu diharamkan terus pada awal Islam dibenarkan arak. Wa hatta yumkinahum ada usalah, sehingga memungkinkan mereka untuk menunaikan sembahyang kama yang bagi, sebagaimana sepatutnya. Okey. Wa minal jadiri bidzikri, dan yang patut disebut di sini, yang wajar disebut sini, anna hadhil ayata, bahawa ayat ini nazalat qabla tahrimil khamri, diturun sebelum pengharaman khamar. Biqauli ta'ala, dengan firman Tuhan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam, sesungguhnya arak, judi, ansab berhala dan menenung masik itu rijsun min amali syaitan, satu najis daripada amalan syaitan. Fajtanibu, maka hendaklah kamu tinggalkan, la'allakum tuflihun, moga-moga kamu mendapat kejayaan. Jadi pada awal Islam, lepas pada itu diharamkan. Bila turun ayat ni haram. Bila Tuhan kata fajtanibu, hendaklah kamu jauhinya. Itu i'tirad yang pertama. Wallahu ta'ala alam.